Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah yang dikasihi dan dihormati para pencinta ilmu yang mengikuti pengajian secara online daripada Facebook Facebook Surau Bandar Seremban Selatan yang diterajui oleh para AJK-AJK-nya, pengurusinya, sahabat kami Tuan Haji Ramalan bin Mansur. Alhamdulillah, jadi mereka memberi sumbangan untuk sumbangan masa, pemikiran, usaha untuk menyebarluaskan ilmu-ilmu yang membawa kita memperbaiki diri lah. Ilmu-ilmu yang membawa kita untuk menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan apa yang dikongsikan oleh pihak Surau An-Nur dalam Facebook mereka memberi manfaat kepada kita semua dan juga kepada sekalian umat Islam. Jadi insya-Allah kita akan menyambung lagi perkongsian kita daripada kitab Sairus Salikin juzuk ketiga.
masih lagi berkaitan dengan atur cara untuk kita mendidik anak daripada kecil, berkaitan dengan adab-adab yang baik, akhlak yang baik, mengikut saranan-saranan yang diberi, yang disusun oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Syekh Abdul Samad Al-Albani. Tidak lain dan tidak bukan, semoga anak-anak kita dan semualah orang-orang yang mendapat rahmat Allah Ta'ala, daripada kecil lagi mereka sudah dibiasakan berakhlak dengan akhlak para kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan akhlak-akhlak pribadi orang mukmin, pribadi orang yang mendapat rahmat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita dah baca itu hari, tuan-tuan. Apakah sebahagian yang perlu dilakukan, dan jadi yang kita baca itu hari, jadi salah satu perkara yang menjadi perkara yang amat penting bagi seorang bapa atau ayah, ibu bapa atau penjaga kepada kanak-kanak, mereka hendaklah mengasuh, mentarbiah anak-anak kecil itu berpribadi dengan pribadi yang baik, menjauhi pangai-pangai akhlak yang buruk. Sebab kanak-kanak daripada kecil mereka mudah menerima. Jadi kalau dah dibiasakan mereka ini dengan melakukan kebaikan dengan akhlak yang baik, maka di situ dia akan membawalah sampai dewasa, tua, dan itu akan menjadi satu amalan soleh, amal jariah yang akan terus masuk pahalanya kepada ibu bapanya atau gurunya atau penjaganya. Dan sebahagian perkara yang kita baca dulu, kita ulang kaji lah. Kita ulang kaji. Sebahagian perkara itu, iaitu kena bapa ni kena mengambil tahu tentang kawan anak-anak dia. Jangan dibenarkan anak itu berkawan, bersahabat dengan orang yang berakhlak buruk, orang yang tak semayang dan seumpamanya lah, orang yang suka buat maksiat, orang yang bercakap dengan perkataan lucah dan sebagainya. Dan jangan dibiasakan jugalah anak itu dengan bermewah-mewah, dengan pakaian, berseronok-seronok, bersedap-sedap, tidur lama, suka main-main saja. Bukan tak boleh main, anak-anak tu boleh dibagi main, tapi jangan dibiarkan mereka asyik dengan main. Terus sekarang ni asyik dengan gadget. Jadi kena dibiasakan mereka dengan bermewah-mewah, maka dia akan terbawa-bawa sampailah umurnya meningkat dewasa. Jadi akhirnya mereka akan nak sentiasa dengan kemewahan, menghabiskan masa, menghabiskan umur mereka untuk mencari, menuntut kemewahan dunia. Itu bahaya. Dan sebahagian lagi Imam Ghazali kata kena pastikanlah isteri atau kalau adat orang Arab dia ada menyusukan anak lah, adat dia orang dulu kan. Tapi kita masyarakat Melayu mungkin tak, bukan adat kita. Jadi kita ambil lah, maknanya hendaklah bapa ni tadi memastikan sumber yang dia bagi makan kepada isterinya itu atau anaknya itu dengan sumber yang halal, yang baik. Lebih-lebih lagi kalau anak tu menyusu, suatu anak tu menyusu lagi, ataupun suatu daripada awal perkahwinan lagi, kena bagi makan yang halal, kerana makan yang halal itu ada keberkatan. Jadi anak tu nanti dia menyusu dengan susuan yang dapat daripada sumber ibu dia makan, sumber yang halal, jadi ada keberkatan. Sebab anak itu akan mengikut perangai ibu dia, perangai air susu orang yang menyusukan dia. Dan begitu juga dia kena, bila anak tu agak dah memayis, umur 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun, jadi anak ni kena pastikan, bapa ni kena tengok anak ni ada sifat malu ke tak ada sifat malu. Ada sifat malu ni satu yang baik lah, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Rasulullah pun beritahu, al-haya'u minal iman. Mana malu itu satu cabang daripada iman, sebahagian daripada iman. Jadi malu macam mana?
Jadi malu ni kata Imam Ghazali, kalau permulaan tu anak tu mungkin dia malu tabiat sahaja. Dia malu nak buat benda tak elok dan sebagainya. Tapi jangan dibiarkan mereka dalam keadaan bersifat malu yang tabiat. Maka kena diasuh supaya malunya itu bersesuaian dengan syariat dan tarik. Itulah yang dikatakan Rasulullah kata malu itu sebahagian daripada iman. Mana malu yang bersesuaian dengan syariat, malu yang bersesuaian dengan ilmu tasawuf. Begitulah dia punya ulang kaji dulu. Jadi insya-Allah kali ini kita masuk apa lagi yang disusun dalam kitab ini supaya kita mendapat amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin. Amin. Dan lagi kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa awwalu ma yaghlibu alaihi minas sifati syarahu ta'am. Artinya, dan yang permulaan, benda yang mula-mula, yang nyata, yang jelas bagi kanak-kanak itu, ghalib atasnya itu sifat sangat suka ia membanyakkan makan makanan. Jadi sebahagian sifat buruk yang jelas, yang nyata pada kanak-kanak ini, mereka ni kata Imam Ghazali, kebiasaannya itu suka nak makan banyak, suka nak makan lebih-lebih. Kadang sampai membazir, membuang. Tengok aiskrim, dia nak makan aiskrim. Tengok apa ni, roti, dia nak roti, sebagainya lah. Dia suka itu yang jelas lah, kata Imam Al-Ghazali. Fayan bagi ayu adibahu fihi mithlu alla yakhudha ta'am illa biyaminihi fayaqulu alaihi bismillah inda akhzihi. Artinya, maka sayugianya bagi bapa itu, bapa maksud lama ni, atau penjaga kanak-kanak tu, bahawa membaikkan adab kanak-kanak di dalam ia makan itu. Sekira-kira jangan dibiasakan ia kanak-kanak tadi membanyakkan akan makanan. Dan setengah daripada adab makan itu seperti bahawa jangan ia mengambil akan makanan itu melainkan dengan tangannya yang kanan. Maka mengucap ia tadi, kanak-kanak tadi, pada ketika ia mengambil makanan itu, bismillah. Jadi sepatutnya bapa ni dia mengajar anak dia adab makan lah. Satunya, jangan biasakan anak tu makan banyak-banyak. Dan seterusnya, sebagian adab itu umpamanya diambillah makanan itu yang baik-baik. Kan? Mana dia kena ambil makan tu dengan guna tangan kanan. Makan kena guna tangan kanan. Sebab Rasulullah kata, la ta'kulu bishimal, jangan kau makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitan ya'kulu bishimal, sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kiri. Jadi makan minum guna tangan kiri, Rasulullah kata itu adalah mafhum hadis tu, itu adalah perbuatan syaitan. Jadi jangan biasakan anak tu jangan dibenarkan anak tu makan menggunakan tangan kiri. Jadi guna tangan kanan. Dan nak makan kena pastikan dia sebut bismillah. Nak ambil makanan, bismillah. Wa an ya'kula mimma yalihi wa an la yubadira ila ta'am qabla ghairihi wa la yuhidda fi nazari ilahi wa la ila man ya'kulu. Artinya, dan setengah daripada adab makan itu, hendaklah ia makan akan makanan yang mengiring akan hadapannya itu. Dan jangan ia bersegera mengambil makanan sebelum orang lain. Dan setengah daripada adab makan itu, jangan ia sangat melihat kepada makanan itu. Dan jangan ia sangat melihat kepada orang yang bersama-sama makan dengan dia itu. Jadi ini ada beberapa perkara Imam Ghazali kata, anak tu dia kalau nak makan tu, ni kalau makan ramai-ramai lah, nak makan sekali dengan ibu bapa, makan dengan berjemaah lah. Jadi dia jangan mencapai makanan tu yang jauh pada dia. Dia ambil dulu makanan yang dekat dengan dia.
Umpamanya kita makan dalam satu hidang. Nasi, ada lauk, sini sayur. Mana yang dekat dengan dia tu? Jangan dia ambil capai depan sana. Buat orang kan. Ini. Mana dia ambil yang dekat dulu. Yang berdekatan dengan dia dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Ghazali kata, jangan dia makan, dia capai makanan tu dulu pada orang lain. Dia makan dengan berjemaah ni. Jadi kalau ada orang tua, kena bagi orang tua. Kalau ada bapa, jadi kena pada ibu jugalah. Jadi ibu ni, dia nak makan sekali dengan keluarga, ayah ada, ibu ada, anak-anak. Kan? Jadi, kena biar sepatutnya lah. Orang tua-tua dulu banyak buat kan. Kata biar bapa ayah makan dulu. Abah makan. Biar abah capai dulu. Barulah mak ke anak. Lepas tu anak capai makanan. Sepatutnya begitu. Bagi ayah makan dulu. Mana ayah capai makan dulu. Jadi kadang-kadang setengah-setengah tu. Inilah satu yang membimbangkan juga. Bila anak-anak ni banyak duk asrama, kurang di rumah. Sebab bila dia berkahwin, dia tak tahu lagi lah ada adab ni. Adab nak hormat mak ayah ke, adab nak menghormat orang tua ke, sebagainya, dia tak reti. Jadi bila dia berkahwin, dapat anak pun dia tak reti nak mengajar. Kena hormat ayah dia dulu. Kena makan, bagi ayah makan dulu. Mana ayah yang hidangkan makan untuk ayah kan. Sepatutnya begitulah. Kan. Jadi dia janganlah dia kanak-kanak, dia kena sabar bagi orang tua-tua dulu makan, capai makanan. Capai makanan. Dan janganlah yang ketiganya, jangan bagi dia duk tengok makan tu. Kan tengok nanti dia tengok tu nampak sangat orang kata pelahapnya. Nampak sangat pelahapnya. Dan jangan dia duk tengok orang makan. Dia makan sama-sama, dia pandang pakcik tu makan, dia pandang abang makan. Dia tengok yang makan, dia tengok cara orang tu makan. Jadi itu tak baik lah. Jadi kemungkinan orang tu rasa malu. Dia nak makan, nak menambah ke kan. Jadi itu kurang baik, kurang adab, tak beradab kan. Sebab dia nanti mendatangkan satu sifat tak menghormati orang yang lebih tua pada dia, ataupun orang-orang yang mulia. Mungkin ada pemimpin masyarakat makan sekali, ataupun para ulama, para ustaz kan, orang yang sepatutnya dihormati. Jadi dia buat macam tu menunjukkan dia tak menghormat orang yang lebih tua, orang yang lebih berpangkat dan sebagainya lah. Wa an la yusari'a fi akli wa an yujidal madra wa an la liyat luqam wa la yulattiha wala yulattiha yadahu wa thawbahu. Artinya, dan setengah daripada adab makan kanak-kanak itu, bahawa jangan ia bersegera di dalam makan makanan itu, dan hendaklah ia memamah akan makanan itu baik-baik supaya hancur. Maka menelan ia kanak-kanak akan makanan tadi. Dan jangan berturut-turut antara suapannya itu, dan jangan ia melumur akan tangannya dan kainnya. Kan? Jadi, sebagian adab yang kena diajar anak dia makan itu, iaitu jangan dia makan tu cepat, tak kunyah, pelan, tak. Habis kunyah, dia kena kunyah lama sikit, bagi makanan tu hancur. Dan 40 kali ke, 30 kali ke, makan elok-elok lah, orang kata tertib lah. Kan? Dan jangan dia cepat-cepat telan. Lepas tu ambil. Laju kan. Jadi ni nampak sangat dia pelahap, tak ada adab. Dan jangan dia makan tu tangan berlomo-lomo dengan makanan, lepas tu lap pula makanan tu pada baju. Ni nampak comot, nampak motor. Ni semua tak sepatutnya lah. Dibiarkan begitu. Wa an yu'awwidahu al-khubsah al-fiqar al-qifar. Wa an yu'awwidahu al-khubza al-qifar fi ba'dil awqat hatta la yasira bihaitsu yaral udma hatman. Maksudnya, apa kata Imam Ghazali lagi? Dan sayuginya bagi bapaknya itu bahawa membiasakan anaknya itu makan akan roti yang tiada berserta dengan lauk,
di dalam setengah masa. Hingga jangan jadi adatnya itu dengan sekira-kira melihat akan lazim lauk itu. Jangan dibiasakan anak ni kalau makan roti tu ada lauk. Roti, lauk, apa, ayam tandori. Makan roti, ada cecah, apa ni, rendang ayam, kari kambing. Jangan dibiasalah. Maksudnya, kalau kita ni kita ni makan nasi. Jadi, sekali-sekala kena biasakan dia makan nasi tanpa lauk. Lauk yang biasa. Mungkin telur goreng. Atau sayur-sayur goreng. Kan? Masak bening. Contohlah. Orang Jawa dia masak bening. Masak bening. Masak bening. Silap faham. Masak pening. Okey lah. Jadi, jangan dibiasakan. Jadi, dia biasa besok dia nak makan sedap. Nak berlauk. Jadi, sesekala makanan tu makan yang biasa-biasalah. Goreng apa ni? Allah Muhammad. Goreng mi tak ada ikan. Tak ada ikan. Goreng mi, katalah goreng mi. Jadi goreng mi tu bubur sayur je. Bihun gorengan sayur je. Tak ada daging, tak ada telur. Sekali-sekala lah, sekali-sekala dia kata. Dia kena buat begitu. Ni nak mengajar supaya dia jangan makan tu menjadi satu, dia nak bermewah dalam makan lah. Kan sebab kita orang Islam, salah satunya kita kena mendidik anak kita tu supaya bersiap sedia untuk berjihad. Kan bersiap sedia untuk hidup susah. Bukan nak cari susah. Jadi supaya ada tahu kesusahan orang lain. Kan? Kalau tak dia rasa selesa, dia rasa sedap, rasa mewah, dia anggap semua orang mewah. Sebab tu ada setengah kata-kata orang bijak pandai, dia kata kan, orang yang memberi itu bukan sebab dia ada, tapi dia memberi kan dia tahu bagaimana rasanya bila tak ada sesuatu. Kan, mana dia membagi. Kadang-kadang orang membagi itu sebab ada sifat empati ke simpati, sebab dia pernah rasa susah, dia pernah rasa apa ni, tidak ada sesuatu dalam poket dia ke, kan? Jadi dia ada rasa simpati. Jadi begitulah. Jadi dia rasa sekala makan yang begini supaya dia ada satunya bersifat dengan tahu kesusahan orang lain. Kan? Jangan dibiasakan berlauk je. Okey. Wa yukabbiha indahu kathratul akli bi an yushabbiha kullaman yukthirul akla bil bahaim. Wa bi an yadhumma baina yadayhi as-sabiyya alladhi yukthirul akla wa yamdahu indahu as-sabiyya al-mutaddiba al-qalil al-aql. Dan sayuginya bagi bapaknya itu mengkhabarkan pada hadapan kanak-kanak itu akan kecelaan orang yang membanyakkan akan makan makanan itu, dengan diserupakan orang yang membanyakkan makan itu seperti binatang. Dan lagi bahawa mencela ia pada hadapan kanak-kanak itu akan kanak-kanak yang membanyakkan akan makan makanan itu, dengan diserupakan orang yang banyak makan itu seperti binatang. Dan lagi bahawa mencela ia dan memuji ia, ia bapa di hadapan kanak-kanak itu akan kanak-kanak yang baik adabnya seperti sedikit makan makanan itu. Kan, jadi bapa ni dia kena berceritalah, menasihat anak dia. Menasihat anak dia, bagi tahu mana tak baik makan banyak ni, makan terlampau kenyang. Kan, dia kata orang makan banyak, makan terlampau kenyang ini seperti binatang. Apa ni? Binatang lah, kan, macam lembu, macam kambing, kan. Dia cela, kata orang banyak makan ni tak apa bagus, Allah tak suka, Rasulullah SAW tak suka orang banyak makan. Banyak makan ni nanti jadi malas, banyak tidur, otak jadi tumpul dan sebagainya. Dan dipujilah orang yang tak makan banyak, kan. Orang tak makan banyak ni badan jadi sihat, tak susah nak kena penyakit, kencing manis ke dan sebagainya. Itu sebahagian cara lah yang kita tahu.
Kan? Tengok makan banyak tu. Kena potong kaki dah waktu pasal banyak makan benda manis-manis. Kan? Tengok orang tu makan banyak, makan macam-macam dah kena kanser. Contohlah perumpamaan, kan? Perumpamaan lah. Begitu. Cela tak bagus, makan macam binatang dan sebagainya. Dan pujilah orang yang kalau tengok budak tu bagus, dia makan tertib, boleh jadikan contoh. Dan lagi kata Imam Ghazali, wa ayyuhabbiba ilahi al-ithar bi-ta'am wa qilatal mubalah wal qana'ah bi-ta'am al-khashini ay ta'amin kana. Maksudnya sayuginya bagi bapa itu bahawa menyukakan, mengembirakan, menyeronokkan kepada kanak-kanak itu akan memberikan dengan makanan itu kepada orang lain. Yakni sayugianya bagi bapa itu bahawa mengajar akan anaknya itu bersifat dengan ithar, yakni dengan murah hati, dan jangan bersifat dengan loba, yakni tomak kepada makanan itu. Jangan hirau ia dengan makanan itu dan menyuruh bapa itu akan anaknya itu. Banyak itu dia. Bersifat dengan qanaah, jadi dengan memadai, macam cukup akan makanan yang kasar-kasar, makanan yang biasa-biasa, yang kurang baik, yang tak apa sedap, kan? Apa makanan yang ada ia kepadanya itu, maka makan ia akan dia. Jadi sepatutnya bagi bapa ni dia memberi gembira lah, bagi seronok, mencerita, beritahu pesan ke anak dia, kan? Makan, kalau pergi makan tu, kalau ada kawan, ajak kawan makan sekali. Jadi ajar anak tu bersifat dengan pemurah, kan ada pahala. Orang yang bersedekah ni besok hidup dia tak susah, ada malaikat, kan, setiap pagi doakan, malaikat tu doa semoga Allah Ta'ala menambah orang yang bersedekah dan mengurangkan harta orang yang kedekut dan sebagainya lah. Orang pemurah ni, kan, sifat Nabi-Nabi, ceritalah Nabi-Nabi punya sifat pemurah. Nabi SAW, kisah-kisah para wali pada mereka. Ini kalau tak cerita, kita Ultraman, kita Batman, dah ya. Cerita polis angkasa gaban. Jadi nak jadi gaban ada mereka tua. Itu yang masalah. Jadi kita kena bagi dia seronok, cerita kelebihan-kelebihan bersedekah, kan, makan berjemaah, apa kelebihan dia. Lepas tu dia kena cerita kepada anak tu supaya jangan tamak nak makan. Nak makan jangan tamak. Makan ni ala kadar yang ada, lebih baik, kerana Allah suka, kan, Rasulullah suka, kan. Makan apa yang ada itu sifat orang-orang yang dekat dengan Allah, kan. Allah akan bagi pahala, selamat besok di padang mahsyar dan sebagainya. Cerita tentang kelebihan-kelebihan, bagi dia seronok, bagi dia seronok nak beramal. Jadi dan ceritalah suruh anak itu bersifat dengan apa yang ada kita makan. Ini rezeki kita. Jangan sibuk memilih. Nak memilih. Kadang kita ni dah di tabiat dah. Mana makan mana sedap ni, besok nak sarapan mana. Kedai tu ke, kedai ni ke, kita duk atur makan, kita tahu makan sedap. Tok Guru kami kata, kamu bab makan kamu pandai. Nak menyedapkan makanan. Kan, nak menyedapkan makanan kamu pandai. Tapi nak sedap dalam ibadat tak pandai. Ini masalah kita. Sebab tu kita ni nak sembahyang sunat banyak malas, nak baca Quran banyak malas, nak berzikir banyak malas. Sebab nak bersedekah jadi takut jadi miskin. Punca ni pasal tak dibiasakan. Tak dibiasakan. Kita tak dengar. Bapa kita minta maaf lah. Orang tua-tua dulu tak tahu. Nak cerita kisah orang soleh, cerita tentang kelebihan-kelebihan, bersifat dengan sifat yang baik-baik. Ini semua perlu diasuh, dibagi galakan. Sebab cerita fadilat ni apa semua ini
adalah untuk memberi galakan saja. Bukanlah matlamat, tapi budak-budak kena cerita macam tu. Jadi begitulah sikit sebanyak yang boleh kita kongsi ala qadar pada sesi kali ini, berkaitan dengan sebahagian adab-adab yang perlu diberi oleh ibu bapa penjaga kepada kanak-kanak supaya mereka dapat beramal dengan amalan yang baik, berakhlak yang baik, yang bersesuaian dengan akhlak para solehin. Saya mohon maaf kada salah dan silap. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang buruk daripada nafsu saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.